idza lam yastahillaha wala nuzila anhu ismal iman wa nusammihi mu'minan haqiqatan wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqa ghayra kafir. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya, walaupun ianya dosa besar, selama mana dia tidak menganggap ianya halal, dan kita tidak menghilangkan, membatalkan daripadanya nama iman, dan kita menamakannya sebagai mukmin pada hakikatnya. Harus, yakni boleh jadi dia seorang mukmin yang fasik tetapi tidak kafir. Tidak koma tu sebenarnya. Apa ni, pilihan je lah, perkataan pilihan. Tak ada yang boleh edit. Ni masalah mana dengan sebab dosa tak boleh kita nak kata orang itu kafir. Ini masalah yang berlaku kepada siapa? Khawarij. Khawarij ni dia kira satu dosa besar yang dibuat oleh orang Islam, dia jadi kafir. Kalau Murji'ah pula, dia kira buat dosa sara mana pun tetap beriman juga, tidak terjejah iman dia. Itu Murji'ah. Mu'tazilah pula kata orang buat dosa besar ni dia tidak mukmin, dia tidak kafir, tetapi duduk tengah-tengah. Khawarij kata orang buat dosa besar ni jadi kafir, kekal dalam neraka. Mu'tazilah kata kekal juga dalam neraka. Itu apa, berkenaan dengan firaq lah. Firaq. Jadi Imam Abu Hanifah kata dengan sebab orang itu buat dosa-dosa, sekalipun dosa besar, dia tetap sebagai muslim. Hadis-hadis banyak lah. Itu Allah SWT akan keluarkan orang yang dalam hati dia tu ada sebesar zarah iman. Maknanya iman bersatu je. Maknanya hak tidak taat tu dah, maksiat dia tu dah seduk gila lah. Banyak, tapi besar zarah pun tetap akan dapat masuk syurga. Iman kecil setara tu pun. Jadi kaedahnya nombor 42 tu, sesiapa yang masuk dalam Islam dan iman dalam keadaan yakin dan tasdik, maka dia tidak terkeluar darinya dengan sebab melakukan dosa. Mana dia masuk dalam Islam dengan yakin, maka kita nak menafikan dia daripada iman pun kena yakin jugalah. Iaitu setelah daripada mana kita nampak pada dia tu benda yang membatalkan akidah ada, mana kita yakin mana dia ni terai buat benda yang bercanggah dengan akidah, jadi kafir lah. Mana masuk Islam dengan yakin, mengeluarkan orang daripada Islam pun dengan yakin. Jadi tidak seperti Khawarij. Khawarij dia kira kafir. Mu'tazilah ni dia boleh kata duduk tengah-tengah tu dah, sebab dia pening lah. Dia pening dengan hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi kata la yazni mu'min, la yazni mu'minun hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang mukmin itu masa dia berzina dalam keadaan dia beriman. Mana tak beriman? Mana Allah Ta'ala nafikan iman daripada itu. Mana dia tidak beriman lah, dengan sebab buat dosa. Khawarij pun pergi dengan dia kot. Tapi ahli sunnah kata pada waktu tu iman tak ada, tercabut. Lepas pada tu mari semula iman, membenarkan Allah Ta'ala. Mana pada waktu dia buat tu tasdik iman tu dah, mana hak tu benda Allah Ta'ala larang tu dia pergi buat tu, maknanya dia tahu, dia yakin benda tu Allah Ta'ala larang, tapi dia lawan, dia buat juga. Tak ada tasdik lah dengan apa, dengan tidak ke dia tu. Maksudnya cabut iman lagi dia tak? Gitu lah. Kalau dia mati malu pada mana tak? Mati maksud tu mati tidak sempurna iman lah. Maksudnya bukan lagi dia lah. tidak jadi kafir, dia Islam juga. Jadi fasik lah nama dia, jadi fasik. Jadi puak Murji'ah pula dia kata hak tadilah, mana dosa tidak menjejaskan iman kita, dia kira hak hadis Nabi ayat.
Orang mengucap la ilaha illallah ni masuk syurga. Jadi tak kira bagi dia masuk syurga. Maknanya buat maksiat setara mana pun masuk syurga. Padahal nak masuk memel lah masuk syurga. Tapi tunggu dulu. Jadi hak ulama kata mana masuk syurga tu sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah tu tidak akan masuk dalam neraka. Mana tidak kekal dalam neraka. Cuma dia kata sini tak. Selama mana dia tidak menganggap halal. Mana kalau dia tengah buat tu dia kata halal. Jadi kafir lah. Sebab apa? Sebab dia menafikan ketuhanan Allah Ta'ala. Menafikan Allah SWT itu sebagai penentu yang menentukan hukum. Inil hukmu illa lillah. Allah Ta'ala sahaja yang boleh buat hukum. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Engkau lah. Walaupun dia sendiri tidak buat. Walaupun dia sendiri tidak buat. Jadi hak kita sebut tu boleh bacalah nota 42 tu. Lepas tu dalam nota 43 seperti kita kata tadi lah, orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia bantah, dia lawan ma'ulima minad-din bil darurah. Benda-benda yang tidak tersembunyi semua tahu, kena tahu. Benda tu ada dalam Quran, dalam hadis. Dia sama ada tidak beriktikad bahawa Allah mengharamkannya atau dia beriktikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Mana orang yang menghalalkan benda haram ni, kedudukan dia tu dah sama ada dia tidak beriktikad bahawa Allah Ta'ala haramkan benda tu. Mana dia tak percaya Allah Ta'ala haramkan benda ni, dia menafikan. Atau dia beriktikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Maksudnya dia menafikan dalam keadaan jahil ke atau mana tu? Dia menafikan dalam keadaan dia jahil ke ataupun dia tahu ni. Dia tahu kan. Mana engkar ni dah. Engkar ni makna setelah tahu. Macam dia kata, kita tak percaya Tuhan kata haram benda ni. Kita tak percaya. Tak sih dia engkar lah. Atau boleh kata sebenarnya benda ni tidak haram. Contoh dia kata Tuhan kata haram arak tu mana bila minum di ramai-ramai, dia kata minum ramai-ramai bila main judi. Sebab ayat tu kan ni pok liberal lah, pok liberal. Pok liberal dia pakai dengan habis ni, dia kata hak haram tu sebenarnya bukan satu-satu tu package, dia kata ada tiga-tiga ni baru haram. Kalau sos-sos tu tidak haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Maknanya arak, judi, pemujaan berhala, tenung nasib itu kekejian amalan syaitan. Jauhilah. Jadi dia kata hak talihnya minum arak ramai-ramai dalam keadaan judi, waktu tak boleh. Sebab apa? Dalam ayat tu kan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Tujuan syaitan itu nak menimbulkan perbalahan dan permusuhan dalam diri kamu. Padahal kalau kamu minum sorang di baru rumah, ada mini baru rumah, tak apa, tak apa dengan orang. Ataupun minum saja, tak judi, tak apa. Itu mengingkarilah benda yang jelas tu. Mana satu persatu tu haram belaka. Haram belaka. Bukan kata haram dalam bentuk package. Kalau sosok tidak. Jadi penafian lagu tu itu termasuk dalam menghalalkan benda yang haram. Yastahillaha wala nuzila anhu ismal iman wa nusammihi mu'minan haqiqatan wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghayra kafir. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya,
walaupun ianya dosa besar, selama mana dia tidak menganggap ianya halal, dan kita tidak menghilangkan, membatalkan daripadanya nama iman, dan kita menamakannya sebagai mukmin. Pada hakikatnya harus, yakni boleh jadi dia seorang mukmin yang fasik tetapi tidak kafir. Tidak koma tu sebenarnya. Apa ni, pilihan je lah, perkataan pilihan. Tak ada yang boleh edit. Ni masalah mana dengan sebab dosa tak boleh kita nak kata orang itu kafir. Ini masalah yang berlaku kepada siapa? Khawarij. Khawarij ni dia kira satu dosa besar yang dibuat oleh orang Islam, dia jadi kafir. Kalau Murji'ah pula, dia kira buat dosa sama mana pun tetap beriman juga, tidak terjejah iman dia. Itu Murji'ah. Mu'tazilah pula kata orang buat dosa besar ni, dia tidak mukmin, dia tidak kafir, tetapi duduk tengah-tengah. Khawarij kata orang buat dosa besar ni jadi kafir, kekal dalam neraka. Mu'tazilah kata kekal juga dalam neraka. Itu apa, berkenaan dengan firaq lah. Firaq. Jadi Imam Abu Hanifah kata dengan sebab orang itu buat dosa-dosa, sekalipun dosa besar, dia tetap sebagai Muslim. Hadis-hadis banyak lah. Itu Allah SWT akan keluarkan orang yang dalam hati dia tu ada sebesar zarah iman. Maknanya iman bersatu je. Maknanya hak tidak taat tu dah, maksiat dia tu dah sedut gila lah. Banyak, tapi besar zarah pun tetap akan dapat masuk syurga. Iman kecil setahu tu pun. Jadi kaedahnya nombor 42 tu, sesiapa yang masuk dalam Islam dan iman dalam keadaan yakin dan tasdik, maka dia tidak terkeluar darinya dengan sebab melakukan dosa. Mana dia masuk dalam Islam dengan yakin, maka kita nak menafikan dia daripada iman pun kena yakin jugalah. Iaitu setelah daripada mana kita nampak pada dia tu benda yang membatalkan akidah ada, mana kita yakin mana dia ni terai buat benda yang bercanggah dengan akidah, jadi kafir lah. Mana masuk Islam dengan yakin, mengeluarkan orang daripada Islam pun dengan yakin. Jadi tidak seperti Khawarij. Khawarij dia kira kafir. Mu'tazilah ni dia boleh kata duduk tengah-tengah tu dah, sebab dia pening lah. Dia pening dengan hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi kata la yazni mu'min, la yazni mu'minun hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang mukmin itu masa dia berzina dalam keadaan dia beriman. Mana tak beriman? Mana Allah Ta'ala nafikan iman daripada itu. Mana dia tidak beriman dengan sebab buat dosa. Khawarij pun pergi dengan dia juga. Tapi ahli sunnah kata pada waktu tu iman tak ada, tercabut. Lepas pada tu mari semula iman membenarkan Allah Ta'ala. Mana pada waktu dia buat tu tasdik iman tu dah, mana hak tu benda Allah Ta'ala larang tu dia pergi buat tu, maknanya dia tahu, dia yakin benda tu Allah Ta'ala larang, tapi dia lawan, dia buat juga, tak ada tasdik lah dengan apa, dengan tidak ke dia tu. Maksudnya campur iman lagi dia lah. Gitu lah. Kalau dia mati malu macam mana tak? Mati maksud tu mati tidak sempurna iman lah. Bukan, maksudnya bukan lagi dia lah. tidak jadi kafir, dia Islam juga. Jadi fasik lah nama dia, jadi fasik. Jadi puak Murji'ah pula dia kata hak tadilah, mana dosa tidak menjejaskan iman kita, dia kira hak hadis Nabi aja. Orang mengucap la ilaha illallah ni masuk syurga. Jadi tak kira bagi dia masuk syurga. Maknanya buat maksiat cara mana pun masuk syurga. Padahal nak masuk main-main lah masuk syurga. Tapi tunggu dulu.
Jadi hak ulama kata mana masuk syurga tu sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah tu tidak akan masuk dalam neraka. Mana tidak kekal dalam neraka. Cuma dia kata sini tak. Selama mana dia tidak menganggap halal. Mana kalau dia tengah buat tu dia kata halal. Jadi kafir lah. Sebab apa? Sebab dia menafikan ketuhanan Allah Ta'ala. Menafikan Allah SWT itu sebagai yang menentukan hukum. Inil hukmu illa lillah. Allah Ta'ala saja dia boleh buat hukum. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Engkar. Walaupun dia sendiri tidak buat. Walaupun dia sendiri tidak buat. Jadi hak kita sebut tu boleh bacalah nota 42 tu. Lepas tu dalam nota 43 seperti kita kata tadilah, orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia bantah, dia lawan ma'ulima minaddin bid-darurah. Benda-benda ia tidak tersembunyi, semua tahu, kena tahu. Benda tu ada dalam Quran, dalam hadis. Dia sama ada tidak beriktikad bahawa Allah mengharamkannya atau dia beriktikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Mana orang yang menghalalkan benda haram ni, kedudukan dia tu dah sama ada dia tidak beriktikad bahawa Allah Ta'ala haramkan benda tu. Mana dia tak percaya Allah Ta'ala haramkan benda ni, dia menafikan. Atau dia beriktikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Maksudnya dia menafikan dalam keadaan jahil ke atau mana tu? Dia menafikan dalam keadaan dia jahil ke ataupun dia tahu ni? Dia tahu kan? Mana engkar ni dah. Engkar ni mana setelah tahu. Macam dia kata, kita tak percaya Tuhan kata haram benda ni. Kita tak percaya. Tak sih dia engkar lah. Atau boleh kata sebenarnya benda ni tidak haram. Contoh dia kata Tuhan kata haram arak tu mana bila minum di ramai-ramai, dia kata. Minum ramai-ramai bila main judi. Sebab ayat tu kan. Ni pok liberal lah, pok liberal. Pok liberal dia pakai dengan habis ni, dia kata hak haram tu sebenarnya bukan satu-satu tu, package dia kata. Ada tiga-tiga ni baru haram. Kalau sos-sos tu tidak haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Maknanya arak, judi, pemujaan berhala, tenung nasib itu kekejian amalan syaitan. Jauhilah. Jadi dia kata khatalihnya minum arak ramai-ramai dalam keadaan judi, waktu tak boleh. Sebab apa? Dalam ayat tu kan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Tujuan syaitan itu nak menimbulkan perbalahan dan permusuhan dalam diri kamu. Padahal kalau kamu minum sorang di baru rumah, ada mini baru rumah, tak apa, tak apa orang. Atau aku minum saja, tak judi. Itu mengingkarilah benda yang jelas tu. Mana satu persatu tu haram belaka. Haram belaka. Bukan kata haram dalam bentuk package. Kalau sosok tidak. Jadi penafian lagu tu itu termasuk dalam menghalalkan benda yang haram.